Assalamualaikum. Good morning, everyone. Okay, are you ready to learn? Today we are going to learn about asking permission. Asking permission. Minta kebenaran. So, bila kita nak buat apa-apa pun, kita mestilah minta kebenaran dahulu. For example, we can ask permission from our parents. Kita boleh minta kebenaran daripada ibu bapa kita. Contoh tengok gambar tu. What does it say? Dia kata apa? Can I go play with my friends? Boleh tak saya pergi bermain dengan kawan? Dia minta kebenaran daripada ayahnya. Okay. We also ask permission from our teachers. Kita juga minta kebenaran daripada cikgu. Contoh kamu nak pergi toilet ke, kamu nak keluar ke, ataupun kamu nak tanya soalan, kamu nak minta tolong. Okay? For example, can you help me with the questions? The girl asks. And you can also ask permission from your friends. Daripada kawan pun, kamu kena minta kebenaran. Cuba tengok gambar tu. Kamu rasa dia nak minta apa? Dia nak minta, nak pinjam pensel. Mungkin pensel dia patah. Cuba tengok gambar tu. Pensel dia patah. Dia tak ada pensel. Jadi dia minta kebenaran. Bukan pakai ambil saja. Jadi dia kata apa? Can I borrow your pencil? Untuk ask permission, untuk minta kebenaran, kita akan selalu pakai perkataan can, boleh, dengan can't, tak boleh. Okay? Jadi kita guna can bila kita nak cakap benda yang positif, benda yang boleh buat. For example, kat sini kamu nak cakap kamu boleh menyanyi. Jadi kita tulis I can sing. Boleh menyanyi. Jadi kamu hanya tukar orang di hadapan saja. Tetapi kalau kamu guna he, seorang kan? She pun seorang. Sebelum ni, kalau kita guna he dengan she, kita perlu tambah s. Tetapi, untuk perkataan yang boleh dengan tak boleh ni, kita tak perlu tambah s. Bila kita tulis he can sing. Tak ada s di situ. Okay, next kita guna can't bila kita nak cakap benda yang negatif. Tak boleh. Jadi tadi kita boleh menyanyi. Ni kita nak sebut tak boleh menyanyi. Jadi kita tulislah I cannot sing. I cannot sing. Tapi cannot ni kita boleh pendekkan. Kita pendekkan kepada can't. Okay? Apostrophe T tu menggantikan perkataan not tu. Okay? Okay, now kita nak masuk kepada minta kebenaran. Okay, bila kita nak minta kebenaran, kita akan tanya soalan. Jadi, bila tanya soalan, can tu kita letak di hadapan. Macam bahasa Melayu. Kita akan tanya, boleh tak saya menyanyi? Macam tu. Boleh di hadapan. Jadi, bahasa Inggeris pun sama. Can betul letak siapa yang nak menyanyi tu. Kalau saya, can I sing? Kalau dia, can he sing? Kalau kamu, can you sing? Okay? Nak minta kebenaran untuk siapa? Letak orang kat selepas perkataan can. Okay, bila kita dah minta kebenaran, mesti ada orang yang akan bagi kebenaran. Jadi, bila bagi kebenaran, bila tanya boleh ke tak, jawapan dia mestilah boleh ataupun tak boleh. Jadi, kita akan guna short answer untuk menjawab. Okay? Jadi, first kita kata boleh. Jawapan dia adalah yes. Okey, tak boleh berhenti situ saja. Kamu letak siapa yang boleh menyanyi tu. Yes, I can. Ya, saya boleh menyanyi. Sebenarnya orang ni kamu rujuk kepada soalan. Okey, jadi yes, you can. Yes, he can. Okey, pasangan yes mesti can. Pasangan ya mesti boleh. Kalau tak boleh, no. Tak boleh, tak. Kan? Pasangan dia mesti cannot. No, I cannot. Tak, saya tak boleh. Macam tu. Ataupun pendekkan no, she can't. Okay, tapi kalau kamu tengok kat sini, perlu tak kita cakap perbuatan tu? Tak perlu. Kita hanya berhenti dekat can saja. Boleh dengan tak boleh saja.
Macam kamu lah tanya mak kamu. Mak, boleh dah nak makan roti? Boleh. Macam tu kan. Mak kamu tak kata, boleh kamu makan roti? Tak kan. Mak kamu jawab, boleh sahaja. Okey. Kemudian kita ada banyak kesilapan yang kita selalu buat. Contoh yang teacher sebut tadi, contoh she kan. Kena tambah S selalunya. Tapi bila can, tak perlu tambah S. Sebab kalau tambah S, salah. Kita tak perlukan S. Ataupun bila tanya soalan. Bila tanya soalan, ramai yang letak can di tengah. Tidak. Can mesti di hadapan. Kemudian bila nak jawab cannot tu, ada juga yang tambah to. Tak perlu tambah to. Ini salah. Okay? Hari ini kita akan fokus kepada dua kegunaan can and can't. Yang pertama, permission, kebenaran. Yang ni kita akan fokus hari ni lah. Kita akan minta kebenaran. Jadi ayat contoh dia bagi, can I sit here? Boleh tak saya duduk di sini? Jadi guna can di situ, boleh tak? Ataupun bila dah minta kebenaran, kita mesti bagi atau tak bagi. Jadi kat sini dia bagi contoh tak bagi. You can't park your car here. Kamu tak boleh parking kereta di sini. Dia tak bagi kebenaran. Ataupun kita boleh juga tanya soalan bila kita nak order something ataupun kita nak minta nak makan sesuatu ataupun nak minta tolong. Dia bagi yang pertama contoh, can I have a soda please? Boleh tak saya nak minum air soda? Ataupun can you drive me to the station? Boleh tak kamu hantar saya ke stesen? Okay. Okay, jadi saya nak kamu buka English module muka surat 18. Open your English module to page 18. Okay. Jadi hari ni kita nak fokus kepada asking for permission. Minta kebenaran. Okay. Jadi bila kita nak minta kebenaran, kita ada kata kunci. Key phrases yang kamu kena ingat. Okay. Jadi mari kita tengok. Dia bagi aktiviti ni adalah untuk tunjuk macam mana kita nak guna kata kunci ni. Jadi match A to F with 1 to 3 in the key phrases. Write the numbers of the key phrases with the appropriate situation. There is more than one correct answers. Okey, jadi dia bagi kata kunci kat kamu. Kata kunci dia dah bagi dah dekat ayat tu. Dia bagi sekerat. Okey. Cuma dia suruh kamu gantikan isi tempat kosong tu dengan situasi yang sesuai. Jadi kat sini kamu tengok bawah tu, kotak bawah dia bagi situasi. Situasi-situasi dia bagi situasi, kamu nak kena masukkan dekat kata kunci di atas. Okay? Jadi first mari kita tengok kata kunci dia. First bila kita requesting permission, nak minta kebenaran. Kita ada dua kata kunci yang kita akan pakai. Satu, kita akan pakai yang kita belajar tadi. Can dia depan tu. Lagi satu, this one. Is it okay if? Is it okay if? Maksud ni, is it okay if ni maksud dia, tak apa ke jika ataupun okay ke kalau saya, macam tu. Jadi, is it okay if, and then letak siapa yang kamu minta kebenaran untuk siapa. Kalau I. Kalau we. Is it okay if I, apa-apa. Nombor 2 yang senang, kita letak sahaja can di depan. Letak can di depan, terus minta kebenaran. Okay? Jadi, bila kita minta kebenaran, mestilah bagi kebenaran. Kalau bagi kebenaran ni senang. Kita jawab, yes. Of course you can. Ni contoh dia. Yes, of course you can. Okay. Ataupun kita nak buat yang short answer. Yes, you can. Tak ada masalah. Of course tak tulis pun tak apa. Okay. Ataupun refusing permission. Tak bagi. Bila tak bagi, first kita guna no. I'm afraid you can't. Ini boleh juga. No, I'm afraid you can't. Teacher, kalau nak tulis no, you can't saja boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Okay. Ataupun kamu boleh, bila dah kata tak bagi kebenaran, mesti bagi sebab. Jadi kamu kena kata apa? I'm sorry.
Jadi boleh juga kamu guna I'm sorry. Minta maaf sebab apa? Minta maaf sebab tak bagi. Tapi kena bagi sebab. But, bagi tahu kamu punya sebab. Okay, boleh? Okay. Jadi, ini mari kita tengok contoh bawah tu. Kat bawah tu ada gambar kan? A boy talking to his father. Okay, first, dia asking for permission. Dia minta kebenaran ke ayah dia. Dia kata apa? Is it okay if I watch TV? Dia tak guna can. Dia guna is it okay. Is it okay if I watch TV? Jadi, bila dia minta kebenaran, ayah dia sama ada bagi atau tak bagi. Giving or refusing permission. Dia ada dua jawapan. Jadi, Mac tengok ayah dia bagi ke tak bagi. Ayah dia kata apa? No, I'm afraid you can't. It's late and you've got school tomorrow. Jadi dia guna no, you can't. Jadi bermaksud ayah dia refusing permission. Ayah dia tak bagi. Okey, mari kita masukkan dalam table. Okey. Jadi kita tengok tadi requesting permission. Dia cakap pasal TV kan? Jadi letak nombor 1 situ. Is it okay if I watch the TV? Okay, tapi nombor 2 boleh tak kalau teacher tak guna is it okay? Teacher nak guna can I? Tak ada masalah, boleh juga. Jadi kamu boleh tulis can I watch the TV? And then kalau ayah dia tak bagi kan? Kalau ayah tak bagi kata apa? No, I'm afraid you can't. I'm sorry but ayah dia kata apa tadi? Ayah dia kata nombor 3 adalah C. Okay. It's late and you got school tomorrow. Lewat dah ni. Esok sekolah. Jangan tengok TV bertidur. Ayah dia kata macam tu. Okay. Ataupun kita boleh juga. Tengok lagi situasi apa lagi yang ada kat situ. Kita ada D, E dengan F. Yang mana yang kita nak minta kebenaran? Pergi rumah kawan ke guna komputer? Okay, D. Okay, D. Kita kata go to a friend's house. Jadi boleh tak? Can I go to a friend's house? Jadi kamu boleh tulis. Dia nombor 1 ataupun nombor 2 ikut kamu. Okey, jadi mari kita tengok apa situasi yang berkaitan sebab apa tak boleh pergi rumah kawan dia. Yang mana? Jadi F. F kita boleh letak di nombor 3. Okay, I'm sorry but you need to help with the housework now. Dia minta boleh nak pergi rumah kawan. Tak boleh. Minta maaf, kamu kena buat kerja rumah dulu. Okay. Ataupun kita boleh guna, nak tengok yang mana tinggal E. Use the computer. Use the computer ni perbuatan kan? Maksud dia minta kebenaran. Bila dia minta kebenaran, jadi kamu boleh gunalah 1 atau 2 dekat E tu. Jadi contoh kita kata, can I use the computer? Lepas tu adalah tak bagi. Bila tak bagi, tengok mana situasi yang sesuai. A. I'm sorry but you always on the computer. Okay, next I want you to complete the exercises on page 19 and 20. Buat pula latihan untuk muka surat 19 dan 20. Muka surat 19, teacher nak kamu tengok video YouTube di link yang teacher bagi. Dengar, lepas tu kamu buat latihan yang dia bagi. Okay, 20 pun sama. Pilih frasa yang sesuai, masukkan di tempat yang betul. Ingat, bila kita minta kebenaran, kita boleh mula kata kunci dia. Is it okay if I blah blah blah? Ataupun yang senang, kamu letak can di depan. Can apa-apa-apa. Kalau bagi, yes, you can. Kalau tak bagi, no, you can't. Ataupun no, I'm afraid you can't. Boleh tambah di depan tu. Bila tak bagi, bagi tahu sebab. I'm sorry, but apa-apa-apa. Okay? All the best.